Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria, salam kejayaan, salam kecemerlangan daripada Muallim S untuk antum semua, khas untuk pelajar tahun 3. Okey, baiklah, insya-Allah pada hari ini kita akan bersama di dalam mentor mentee. Ya, mentor mentee. Jadi untuk antum semua, diharapkan antum semua telah bersedia kan, supaya ilmu yang kita perolehi ini dapat kita jadikan iktibar dan dapat kita jadikan pedoman dan untuk kita amalkan, insya-Allah. Okey, jom sama-sama kita saksikan apakah tajuk mentor mentee kita pada hari ini. Jom. Jadi untuk semua anak-anak murid yang Muallim kasihi, insya-Allah pada hari ini kita akan menceritakan berkenaan dengan tanggungjawab terhadap keluarga di dalam elemen kekeluargaan mentor mentee Musleh tahun 3. Baiklah, anak-anak murid yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Okey, dalam kita menjaga tanggungjawab di dalam keluarga, okey, ada 13. Okey, menurut mentor mentee ini kita ada 13 tanggungjawab, iaitu yang pertama berkenaan dengan ketaatan. Okey, ketaatan kita kepada mak ayah kita. Okey, kepada Allah tu nombor satulah, itu dah memang kita tahu. Tetapi yang ni untuk kekeluargaan, okey, pertama sekali tanggungjawab yang pertama kita terhadap keluarga kita, yang pertama ialah taat kepada mak ayah kita. Taat pada mak ayah kita ni sangatlah penting supaya dapat menjamin keberkatan hidup kita. Baiklah, kemudian yang kedua, okey, dalam menjaga tanggungjawab kita, kita juga perlu menjaga adab ketika bercakap dengan keluarga kita. Kan, seperti merendahkan suara ketika bercakap dengan ibu ayah. Kita tak boleh suara tinggi-tinggi bila berdepan dengan ibu ayah. Sebab apa? Sebab mereka lebih tua daripada kita dan mereka jugalah yang menjaga dan melahirkan kita. Jadi, adakah patut kita meninggikan suara pada mereka? Tidak patut. Okey, baiklah. Kemudian yang seterusnya, kita perlulah merendah diri. Walaupun kita ni rendah, kan, tapi kita perlu merendah diri. Merendah diri maksudnya ialah apabila kalau kita terbuat salah ataupun kita tersilap, kita cepat-cepat minta maaf. Kita jangan sombong. Kan, kita jangan belagak walaupun dengan adik-beradik ataupun dengan mak ayah kita. Kan? Terus cepat-cepat minta maaf. Jangan tangguh-tangguh. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, yang kita tengok, kita perlulah menghargai pemberian mak ayah kita. Walaupun murah ke, walaupun kecil ke, ataupun bukan apa yang kita nak. Kan? Okay, kita dapat daripada mak ayah kita, maka kita perlu berterima kasih kepada mak dengan ayah kita. Ingat, senang mak ayah kita nak cari duit, nak beli benda tu, kan, bukan senang. Okey, sebab apa? Sebab itulah kita perlu mengucapkan terima kasih, menghargai pemberian ibu dan ayah kita. Okey, baiklah. Kemudian yang seterusnya, apabila kita nak melakukan sesuatu, yang ni lah selalu masalahnya, ya. Apabila kita nak melakukan sesuatu, kita perlu meminta izin dengan mak ayah. Minta izin dengan mak ayah. Kita tak boleh sembrono sahaja. Kita tak boleh bantai je, tak boleh. Sebab kita masih lagi di bawah apa? Bawah jagaan mak dengan ayah kita. Kita ni adalah tanggungjawab mak ayah. Sebab itulah kita kena minta izin. Okey, nak keluar rumah ke, nak buat apa-apa saja ke, nak pergi jumpa kawan ke dan sebagainya, perlulah minta izin kepada mak dan ayah kita. Ingat tu adik-adik yang sedang menonton ini. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, mari kita tengok. Yang seterusnya ialah kita perlu bertolak ansur. Dalam kita menjalankan tanggungjawab dan dalam keluarga, kita perlu bertolak ansur. Boleh berkongsi ruang dan barang dengan ahli keluarga. Maknanya apa? Maknanya kita bertolak ansur. Kalau adik nak pakai tilam kita, tak apalah, tidur je lah, kan. Macam tu lah. Okay, kongsi-kongsi. Okay, ataupun abang kita nak pinjam pensel kita ke, kan, sebab abang tak ada pensel, kan, abang pakai pen, kan, jadi tak ada pensel, kan. Jadi kongsi-kongsi, tak ada masalah.
Okey, faham? Berkongsi, bertolak ansur. Janganlah asyik nak bergaduh je. Kan? Ini adik tak setuju, dia pun tak juga, nak juga. Tak nak bertolak ansur. Itu mendatangkan pergaduhan dalam keluarga. Kan tak elok kan? Seronok tak kalau kita duduk dalam keluarga tapi kita bergaduh? Tak seronok. Jadi kita perlulah bertolak ansur supaya keluarga kita relax, tenang, aman dan harmoni. Okey, baik. Yang seterusnya, jom kita tengok, iaitu bersifat terbuka dan berlapang dada. Kalau mak ayah nasihat kita, kita jangan cepat kecil hati. Terutama sekali pelajar-pelajar perempuan. Kan? Pantang kena marah dengan mak sikit, kena sentak dengan ayah sikit, terus dah mengajuk 2 hari tak tegur ayah. Ataupun adik-beradik tegur kita salah, kita mengaku salah, berlapang dada, terbuka, terima nasihat. Kan, boleh menerima kritikan atau teguran daripada ahli keluarga. Kita terima. Okey, janganlah kita tak terima, kita terasa kita betul. Okey, itu sebenarnya salah. Okey, bersifat terbukalah dengan keluarga. Baik, yang seterusnya, mengawal kemarahan. Tak ada orang dekat atas dunia ni yang suka dengan sifat pemarah. Hatta si pemarah sekalipun tak suka diri dia tu pemarah. Okey. Orang pemarah ni bahaya. Kan? Okay, jadi itulah kan sebab dia kan kadang-kadang dia hilang pedoman kan, orang pemarah ni kan. Jadi menjauhi daripada mengucapkan kata-kata yang keji. Kawan, relax. Dalam keluarga kadang-kadang kita tengok dengan kawan kita kemain lagi kita ni kan, kemain lagi, senyum, tak marah, kawan buat pun relax je. Tapi kalau dengan adik-beradik, pantang. Kan, asyik nak berentam saja, asyik nak bergaduh je, marah je kerjanya dengan adik-beradik. Dengan kawan tak pula. Mana boleh macam tu. Sepatutnya yang utamanya ialah dengan adik-beradik. Okay, dengan adik-beradik tak boleh marah-marah. Macam tu keadaan dia. Okay, baik. Yang seterusnya, tolong menolong, memberi kerjasama dalam jaga kebersihan di dalam dan luar rumah. Tolong menolong ni, kalau mak kita suruh sapu sampah, tolonglah kan. Kita dah darjah 3 kan. Bukan kita lah, antum dah darjah 3. Jadi antum kena okay, tolong mak ayah sapu sampah, kemas rumah dan sebagainya. Jangan jadi pemalas. Orang dulu kata bagaikan mendukung biawak hidup. Bagaikan mendukung biawak hidup. Sebab apa biawak hidup? Dia tak erti buat apa, tapi mak ayah kena tanggung. Okay, makan nasi, minumnya, pakaian, mak ayah kena tanggung, tapi apa pun tak erti buat dekat rumah. Okay? Jadi tak boleh macam tu. Kita kena jadi orang yang berguna dalam rumah kita. Okay? Baik, yang seterusnya, okay, berjimat cermat, berbelanja secara berhemah dalam keluarga. Jangan berbelanja secara boros. Lagi-lagi musim sekarang, musim pandemik COVID-19 ni, okay, perlulah berhemah dalam berbelanja. Okay, baiklah. Kemudian yang seterusnya, ajak keluarga buat akhlak mulia. Ajak keluarga beradab mulia. Jadikan Rasulullah contoh dalam berakhlak. Apa akhlak dalam keluarga yang Muallim dah sebut tadi? Bercakap, kena lemah lembut, tolong mak ayah, tolong adik-beradik dan sebagainya. Ajak adik-beradik dan yang lain-lain. Okey. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir, memupuk sikap sedia membantu di kalangan keluarga. Kan, mengajak ahli keluarga untuk saling tolong-menolong, dan kita jadikan diri kita sebagai contoh dan dengan sikap sedia membantu. Ingat, sebab kita dah belajar dalam sekolah, dekat sekolah, macam contoh sekolah online ni kan, mentor-menti, kita dah belajar ni. Muallim dah ceritakan pada antum semua apa tanggungjawab kita dalam keluarga. Walaupun kita darjah 3, tetapi kita ada tanggungjawab. Walaupun umur kita 9 tahun, tapi kita ada tanggungjawab. Sebab apa? Allah cipta manusia, dia dah disekalikan dengan tanggungjawab.
Kalau kecil, kalau kamu 9 tahun, cara 9 tahun lah tanggungjawabnya. Begitu. Okey, jadi Muallimah harapkan apa yang Muallim sampaikan pada hari ini di dalam video ini dapat memberi manfaat pada antum semua, terutamanya anak-anak tahun 3. 3 apa ni? 3 Ali Sekolah Islam Al-Irsyad Kuantan. Jadi Muallimah harapkan antum semua beramal. Sebab apa? Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buahnya, tidak ada manfaat kepada orang lain. Okey semua, wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye bye.